kualiti yang ketiga. Ini ialah soal kesaling hubungan internet dalam infrastruktur komunikasi yang kerana COVID-19 dia makin diperlukan. Walaupun selama ini memang ia diperlukan, tapi sekarang tiba-tiba ia semakin disegerakan, diperlukan. Makcik Kiah mula menggunakan teknologi internet untuk menjual barangannya secara barang-barang dan perkhidmatan secara dalam talian. Jadi apakah dia isu-isu di sebalik kesaling hubungan internet? Apakah dia kualiti pengalaman sebagai pengguna? Ini yang bakal kita bicarakan pada malam ini. Bersama-sama dengan saya ada dua orang tokoh. Di sebelah kanan saya ialah Dr. Fadullah Suhaimi, pengerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM. Selamat datang. Dan orang kuat daripada Celcom Axiata selaku Ketua Pegawai Kawal Selia dan Pembangunan Masyarakat. Panjang, yakni Puan Zuraidah Datuk Jamaluddin. Selamat datang ke Temu Minda. Hari ini ada satu mesyuarat yang penting. Majlis Perancang Fizikal Negara dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan CEO SKMM Datuk Ali membentangkan jendela Jalinan Digital Negara. Jadi saya nak mula dengan Dr. Fazul. Kami panggil dia nama cembungannya Dr. Fazul. Sebenarnya sebelum jendela, kedudukan kita lah Malaysia dalam ASEAN, dalam dunia. Adakah kita ni bawah sangat ataupun kita ni bagus sangat bila sampai bab connectivity atau kesaling hubungan? Okay. Terima kasih, YB. Assalamualaikum. Sebenarnya Malaysia sebelum adanya COVID-19 sebenarnya kita tidaklah pada tahap yang terlalu tinggi dan kita juga tidak pada tahap yang terlalu rendah, tapi dalam peringkat ASEAN kita lazimnya kita bawah sikit daripada Singapura dan Thailand, dan apabila COVID berlaku kita dapati penggunaan telah meningkat, dan bila kita mengukur semula kelajuan dan kualiti pengalaman oleh pihak ketiga, dan kita dapati yang kita tidak lagi terdiri pada tahap yang ketiga ataupun kedua, kita telah jatuh setingkat. Jadi itu dari segi ranking kita, tapi kalau dilihat dari segi pengalaman, sewaktu COVID-19 pengalaman ramai pengguna agak kurang daripada apa yang mereka harapkan. Maknanya kualiti pengalaman mereka menurun atas sebab penggunaan telah meningkat, penggunaan data pun telah meningkat, dan rangkaian yang sedia ada yang kita telah bangunkan sehingga kini tidak dapat menampung peningkatan penggunaan. Jadi hasil daripada itu, saya rasa pihak MCMC dan juga pihak industri sedar bahawa kami terpaksa melihat semula perancangan rangkaian, dan hasil daripada itu terbentuklah program jendela atau Jalinan Digital Negara. Jendela diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin pada bulan Ogos yang lalu, dan rata-rata orang memahami bahawa jendela ini adalah langkah ke hadapan. Tetapi jendela itu macam mana nak diamalkan, macam mana nak dilaksanakan? Jendela ini adalah satu program yang menjangkau 5 tahun, terbagi dalam 2 fasa. Fasa pertama daripada tahun 2000 hinggalah ke 2022, dan fasa kedua adalah 2023 hingga 2025. Dia mengikut selari dengan rancangan Malaysia yang ke-12. Dan apa yang kita boleh lihat, saya cerita fasa ni mungkin orang kata fasa apa dia benarnya, tetapi kalau kita lihat dari segi penyediaan rangkaian, kalau dulu kita ada di Malaysia ni kita ada 9 juta premis, dan tentu kalau kita ingin mendapatkan internet, gentian fiber ke premis tu perlu ada. Dan sewaktu Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan jendela, Malaysia pada tahap itu telah pun mempunyai 4.95 juta
premis yang telah dilalui oleh gentian fiber. Dan pada fasa pertama kita akan melihat 7.5 premis akan dilalui oleh gentian fiber. Maksudnya sebagai pengguna, kalau saya nak perkhidmatan atas talian penggentian fiber, saya boleh memohon kerana terdapat gentian fiber yang telah melaluinya. Itu kalau kita mengguna perkhidmatan talian tetap. Tapi ramai daripada kita juga mempunyai handphone. Jadi untuk penggunaan mudah alih pula, fasa pertama akan melihat pengembangan liputan 4G yang daripada 91.8 hingga kepada 96.9%, ya. Yang ini penting kerana sungguh pun kita rasa 91.8 tu dah nampak okey dah. Tapi tak seokey yang kita harapkan. Jadi bila kita lebarkan hingga ke 96.9, maka lebih ramai orang dapat mengecapi perkhidmatan 4G dan juga kelajuan dapat ditingkatkan. Mungkin tak banyak pada fasa pertama, hanya pada penambahan pada 10 meg saja daripada 25 hingga 35, tapi kualiti pengalaman tu dapat dirasai oleh orang. Jendela dihasilkan daripada sebuah makmal yang diuruskan oleh SKMM dan melibatkan semua syarikat telco yang besar, syarikat telekomunikasi yang besar dan juga agensi-agensi yang terlibat. Satu daripada syarikat telco yang terlibat ialah Celcom. Jadi dari segi kesaling hubungan ini, sejauh mana Celcom akan meningkatkan prestasi? Seperti Dr. Fazrul beritahu tadi kan, kami Celcom sebagai antara player yang terbesar di Malaysia support plan jendela ini, dan bagi kami apa yang penting dengan jendela ini ialah dari segi merapatkan jurang digital, ya, bridging the digital divide. Jadi bagi kami ini adalah sesuatu yang amat baik untuk masyarakat, untuk rakyat Malaysia semuanya. Dan kalau kita lihat dari segi jurang digital ni, ya, kita tengok macam Dok cakap tadilah, daripada segi akses, ya, liputan 4G akan ditingkatkan daripada 91.8 kepada 96.9. Apa maksudnya? Sekarang ni nanti orang yang mungkin kawasan-kawasan luar bandar yang sekarang tidak menikmati liputan yang baik akan mendapat liputan, ya, selepas pelaksanaan jendela. Kedua, dari segi affordability, kemampuan, ya. Kalau kita tengok trendnya sekarang, trend devices, telefon pun semakin murah. Kalau kita bandingkan 5 tahun dulu dengan sekarang ni, harganya berkurangan, ya. Kalau kita tengok daripada data juga, dia punya harga untuk pelanggan pun turun. Kalau saya compare, 5 tahun dulu dengan sekarang, 80% penurunan daripada harga data. Jadi yang penting bagi saya ialah quality of experience tadilah, ya, iaitu the third part of bridging digital divide tu ialah daripada penggunaan. Jadi orang yang luar bandar pun berhak mendapat quality of experience yang sama dengan orang yang bandar, ataupun orang yang bandar daripada golongan miskin bandar, contohnya akan mendapat peluang yang sama, ya, because kita dapatkan akses, kita dapatkan affordability, kita dapatkan penggunaan tu. Ya. Puan terlibat dalam beberapa program bagi pihak Celcom Axiata ini dalam konteks pembangunan masyarakat. Kalau boleh dikongsi pengalaman memfasilitasi soal pembangunan masyarakat ni. Okey. Ya. Bagi saya, antara ketidaksamaan digital berkait rapat dengan ketidaksamaan pendapatan. Okay. Ya, jadi kalau kita boleh memperbaiki akses internet tu, dengan sendirinya kita boleh memperbaiki sosioekonomik status untuk masyarakat. Jadi kita tengok banyak contoh-contoh success stories. Kami di Celcom membuat banyak program dengan siswa di IPTAs,
kita dah train lebih daripada 15,000 siswa di IPTAs dalam digital economy. Ya, kita juga telah membuat program dengan orang-orang asli, contohnya di Tasik Chini ya, di negeri saya, di negeri Pahang. Datuk. Ya. Kita in fact dekat Tasik Chini itu kita dah naikkan tarafnya ke 4G. Cuba cerita sikit sebab Tasik Chini ini kawasan luar bandar. Betul. Orang bayangkan di kawasan seperti itu tak ada kesaling hubungan yang baik. Tapi Puan menyatakan ada program dengan orang asli di Tasik Chini. Betul. Di Tasik Chini itu ada lebih kurang 800 daripada puak Jakun. Dan mereka tinggal di sekitar Tasik Chini itu. Dan apa yang kita bekerjasama dengan UKM, kita set up lab, kita panggil lab tu Seri Gumom. Cuba Datuk teka Seri Gumom tu apa? Tak tahu saya. Itu nama naga Tasik Chini. Okey. So, jadi kita sediakan perkakasan dan kita ajar mereka cara menjual atas talian. Dan mereka dapat menjual sampai ke US, sampai ke Jepun ni, sumpit, handicraft, akar-akar kayu. Ya. So jadi bagi saya, macam saya kata tadi, pendapatan tu memang berkait rapat dengan pendigitalan, akses kepada internet. Jadi Ya, itulah saya masih ingat kita melawat rantau panjang. Tapi bukan di Kelantan, di Sibu. Dan kita bertemu dengan beberapa orang pengusaha duduk di kampung, di rumah panjang, tetapi berniaga secara dalam talian. Termasuklah seorang wanita muda yang menjual burger, Monster Burger. Dan daripada pendapatan berapa ringgit sebulan, dia boleh naik sampai 13,000. Sampai 13,000 sebulan jual burger secara dalam talian. Itu pun secara dia seorang saja. Belum dengan infra dan organisasi yang kuat. Jadi maknanya tak kira di mana, asalkan ada connectivity, kita boleh mempunyai dan menikmati satu jenis kualiti pengalaman. Cuma orang bertanya, Dok, dia kata slow lah. Betul. Okay. Dia macam ni. Bila kita tengok rangkaian ni, kadang orang dia sebagai pengguna, dia tidak tahu sama dia ni adakah rangkaian 2G ke, 3G ke, 4G. Dia tahu dia buka telefon, dia masuk internet, dia nak cuba download. Kalau tempat elok, cepatlah turut dan downloadnya. Lambat, itulah macam Babi kata tadi, lambat sangat ni. Di Sarawak dia kata belum habis ini. Dia lepas tu ada putar-putar putih tu, donat. Sebenarnya kalau kita tengok rangkaian 3G adalah elok untuk penggunaan telefon kita apabila kita bercakap sama antara satu sama lain. 4G lebih untuk data. Jadi kita dapati di banyak kawasan luar bandar liputan 3G memang pada tahap yang baik. Tetapi apabila ia ni tidak boleh diguna untuk data seperti data yang kita guna video. Setakat nak hantar WhatsApp ke, mungkin lepaslah. Tapi kalau nak tengok YouTube, sakit. Ya? Jadi itulah sebab kita kena jendela, kita kata kita kena ubahkan rangkaian semua ke 4G. Jadi macam Zul kata, kita akan kesamaan baik di bandar ataupun di luar bandar. Kalau dapat 4G di bandar, samalah pengalamannya 4G di luar bandar. Buat masa ni 4G di bandar, 3G di luar bandar. Pengguna pakai talian yang sama. Daripada bandar dia kata okey, sampai ke luar bandar tak okey. Kalau dia 4G serata semua 4G, maka pengalaman dia sama. Dia tak, kalau lambat di bandar, lambatlah juga di luar bandar. Kalau laju di bandar, lajulah juga di luar bandar. Kalau saya bagi contoh universiti. Universiti Melaya, Universiti Utara. Satu di Lembah Pantai, di Kuala Lumpur, satu di Sintok. Macam mana dia punya perbandingan? Okey. Untuk universiti, kita kena lihat dua jenis teknologi. Satu adalah teknologi talian tetap. Maknanya
apakah kelajuan ataupun kapasiti talian tetap yang masuk ke universiti. Mungkin ada universiti melabur dan memastikan ada 10 gig sampai ke universiti. Mungkin ada universiti yang tidak melabur setinggi itu dan hanya akan mendapat sambungan 8 gig. Jadi ada perbezaan 2 gig tadi itu. Dan kalau bilangan pelajar adalah sama di kedua-dua tempat, maka pengalaman penggunaan internet pelajar di universiti yang mempunyai 10 gig itu akan lebih baik daripada institusi yang hanya mendapat sambungan 8 gig tadi. Ya. Dan itu teknologi talian tetap. Dan kedua adalah teknologi mudah alih. Dalam keadaan ini, institusi yang berada di dalam bandar mungkin dapat mengecapi pengalaman penggunaan mudah alih yang lebih baik daripada institusi yang ada di luar bandar. Kerana liputan mudah alih mungkin tidak seelok seperti di bandar. Jadi dalam keadaan seperti itu, sekiranya pembekal perkhidmatan meningkatkan rangkaian, barulah kita akan dapat pengalaman yang serata dan pihak institusi yang di bandar juga kena melabur untuk talian tetap serupa juga dengan di institusi yang ada di luar bandar. Macam YB kata tadi, UM dan UUM. UM ada 8 gig tapi mobile connectivity canggih sebab dia dekat lebah pantai. Tapi kalau di Sintok dia dapat 10 gig. Jadi untuk wifi dia bagus. Tapi bila guna pakai mudah alih tak seelok. Maknanya kalau mengambil contoh universiti dan dia boleh juga mewakili organisasi jabatan dan pejabat dan sebagainya, dia bukan sekadar soal sampai ke pintu dia. Betul. Tetapi juga soal dalaman itu. Dalamannya, betul. Yang ini tanggungjawab SKMM membawanya ke pintu. Dan dalaman itu harus diusahakan juga oleh pihak universiti, pihak organisasi. Betul. Ini bukan nak lari dari tanggungjawab, tetapi hakikatnya memang macam tu. Ya. Pengalaman dalam Celcom dan pengalaman Puan juga. Sekarang ini, oleh kerana orang work from home, dan tiba-tiba trafik di kawasan penempatan ataupun tempat tinggal jauh lebih tinggi daripada di kawasan pejabat, ya. Tiba-tiba dia bertukar sebab saya difahamkan dalam waktu sebelum Covid, dalam waktu normal lama itu, telco mengagihkan trafik dia itu kepada 3 lah, maknanya tempat kerja, tempat tinggal dan di antaranya di jalan, di highway dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba semuanya di rumah. Ya. Macam mana syarikat telekomunikasi menyantuni norma baru ini? Ya, jadi kebanyakan pada kami kan seperti Celcom kita menggunakan analytics juga, ya. Jadi kita tengok dari segi penggunaan di mana yang lebih memerlukan, dan kita mungkin membuat penyesuaian di mana yang lebih perlu, mungkin kita akan buat kita adjust lah kiranya mengikut pengguna, ya, mengikut mana yang lebih ramai penggunanya. Wanita sebahagian besar daripada penduduk. Betul. Dan antara pengguna internet yang paling rajin. Shopping dan sebagainya. Bagaimana Puan menilai dan melihat penggunaan misalnya teknologi e-commerce, ya, berdagang, berniaga dalam talian di kalangan usahawan-usahawan wanita, pegawai-pegawai wanita yang sekarang ni bekerja di rumah dan sebagainya? Interesting yang Datuk highlight dari segi wanita tu. Sebenarnya kalau saya lihat ada statistik, ya, kadar wanita tu lelaki di Malaysia ni dalam 48%. Tak banyak beranjak daripada 5 tahun dulu, 6-7 tahun dulu tak banyak beranjak. Tapi dari segi akses kepada internet, ianya menurun.
Ya, ada menurun dalam 2-3% menurun, dan ini ialah sesuatu yang kita pun perlu ambil peduli. Ada gender digital gap. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan generation digital gap, itu semakin baik. Maksudnya lebih ramai orang senior, orang yang dah berumur, maka menggunakan kerana tak menggunakan perkataan yang lain. yang menggunakan internet. Dari segi itu itu ada improvementnya. Okay. Tapi dari segi akses ni, wanita di Malaysia ni sebenarnya makin menurun, ya. Usahawan perempuan, wanita ni, kalau kita tengok pantai timur, katakan, ya, mereka adalah tulang belakang sosioekonomi keluarga mereka. Kalau kita dapat bekerjasama dengan mereka dengan lebih akrab lagi dan dapat mereka masuk ke dunia digital ni, kita akan dapat melihat perubahan signifikan lah bagi saya. Cuma masih kekurangan sedikit lagi wanita, pencuburan wanita ke alam ekonomi digital ni. Okay. Tapi dengan jendela tu, insya-Allah lah. Ya, mana kena ada chapter wanita untuk jendela. Betul. Saya nak berbalik sambung cerita universiti, sekolah. Ya, sekarang sekolah. Murid-murid tak ke sekolah. Mereka di rumah. Yeah. Tetapi saya difahamkan isu untuk pelajar sekolah dan juga pelajar universiti, bila kata belajar dari rumah ataupun belajar dalam talian, dia bukan sekadar isu kesaling hubungan. Dia ada juga perkara lain yang harus ditangani. Ya. Sebenarnya bila kita tengok pembelajar atas talian, lazimnya macam di universiti, cara pengajaran adalah bersemuka, face to face. Jadi tenaga pengajar apabila mengajar, dia lihat, pelajar tu tidur ke, mata tengok tempat lain ke, ataupun there is a body interaction. Tapi bila atas talian, dia terpaksa tengok pada kamera, dan dia tak pasti yang murid yang belakang kamera tu video off ke, video on ke. Sekarang budak-budak pandai. Dia ambil gambar, dia letak gambar dia, tapi dia tidur. Kan? Jadi dia ada terdapat isu-isu lain jugalah. Ya? Sungguh pun itu kesaling hubungan memang penting. Memang kita perlukan supaya kalau ada video, senang pelajar tu dapat muat turun. Tetapi bila kita tengok dari segi interaksi itu, yang itu saya rasa secara mendadak terpaksa berubah. Jadi banyak tenaga pengajar, baik di universiti ataupun di sekolah, rasa terdapat steep learning curve. Dia kata, macam mana ni? Macam nak belajar ni, nak mengajar. Jadi memang ada terdapat kekangan. Dan bagi murid-murid pula, dia bila terpaksa duduk dalam bilik aja online, dia ada masalah lain pula, masalah mental, tekanan mental. Sebab dia kata dia tak dapat berkawan dengan kawan-kawan macam biasa, dia tak ada stress reliever, dan ada isu-isu lain. Jadi sungguh pun kalau kita perbetulkan isu kesaling hubungan, saya rasa dalam pembelajaran atas talian ni banyak faktor-faktor lain yang perlu termasuk soal peranti. Soal peranti juga. Untuk peranti, kita dapati yang banyak murid-murid ni, dia bagi dia setakat pakai telefon okey, tetapi mungkin dari segi pedagogi memerlukan minima, peranti minima adalah notebook. Yang itu yang menjadi isunya, sebab bagi murid-murid daripada keluarga yang miskin, baik di bandar ataupun di luar bandar, ini akan menjadi kekangan sebab mereka takkan ada notebook. Tapi kalau kita kata pakailah handphone, lazimnya penetrasi untuk handphone di Malaysia melangkau 100%. Yeah. Kalau kita lihat penetrasi handphone pintar, lebih daripada 70%. Jadi dalam konteks tersebut, mungkin segi peranti untuk jangka masa pendek ini, saya syorkan mungkin biarlah murid-murid dibenarkan menggunakan pakai handphone. Tapi apabila kita dah perbetulkan semua orang dah lebih arif menggunakan pakai atas talian, kalau kita nak tingkatkan untuk menjadi minima pakai laptop ke ataupun notebook, buatlah lepas tu. Kalau tak, nanti kita akan ada kekangan daripada di peringkat yang kita sekarang krisis pandemik, dan kita memerlukan mereka.
Cerita dalam talian lagi ni, Puan Zuraida. Saya. Ada soalan daripada Nur Aisyah Hafiza dan juga Nurul Hazirah. Saya combine dua soalan ni. Ramai orang menganggur akibat pandemik. Dan ramai juga yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Macam mana telco membantu orang yang satunya ada yang menganggur, satu laginya yang nak melibatkan diri dalam keusahawanan dalam talian? Saudari-saudari yang menanya soalan tu, ada beberapa segmen yang kita, bagi Celcom lah, yang kami target untuk membantu dari segi memberi latihan. Satu tadi saya mention siswa-siswa di universiti. In fact, last week kita ada 3 hari sesi bersama dengan KPT dan Google training untuk latihan di e-commerce ni, dan kita target 1,500 orang yang register 5,300. Jadi youth ni dia orang hungry for knowledge, dia orang so eager nak masuk, macam saudari-saudari yang menanya soalan ni lah, bagaimana dia orang akan dapat participate. Jadi kalau saudari-saudari ni daripada universiti katakan, ya, kontak kami, itu sesuatu yang kami ada program yang kita orang panggil Siswapreneur. Program itu dah berjalan 3-4 tahun dah. Kami dah melatih lebih 12,000 pelajar-pelajar universiti, ya. Kalau mereka ni suri rumah, kami juga bekerja dengan KPLB dengan program kami Desa Mall. Kami juga ada memberikan kursus-kursus training dalam e-commerce jugalah. Jadi bolehlah kontak saya. Okey, saya nak jadi batu api kejap. SKMM. Alamak. Amirul Hakim tanya, kalau orang komplain tentang servis, apa tindakan SKMM? Di batu api lah. Batu api, ya. Pertama, kita akan menanya pada pelanggan, sudahkah mereka membuat aduan kepada pembekal perkhidmatan mereka sendiri. Sebab pengguna dan pemberi pembekal perkhidmatan mempunyai kontrak, di mana mereka mesti memastikan perkhidmatan yang diberi sejajar dengan apa yang telah ditandatangani. Sekiranya dia tak puas hati, maka boleh memberi aduan pada SKMM, dan SKMM akan menjadi pengantara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan menghubung balik kepada pembekal perkhidmatan. Okey. Soalan akhir ni daripada Amirul Hafiz ni soalan cepu mas. Untuk dua-dua. Oh, okay. 5G. 5G, ya. Adakah Celcom bersedia? Ya, Celcom memang sudah bersedia. In fact, kita sudah di beberapa tempat di Malaysia ni kita sudah buat test cases, ya, dalam pelbagai segmen, dan kami sangat-sangat teruja untuk bersama-sama mengubah landscape telekomunikasi Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, kami faham kenapa jendela ni penting. Akses tu tadi, coverage liputan lebih penting lagi pada masa sekarang. Tapi ia tidak bermakna kita kena stop kita punya aspirasi dan testing dan user application yang kita nak buat dalam 5G. Benda tu boleh parallel together. Ada orang kata jendela sedikit sebanyak macam yang dilakukan di Eropah. Perkukuhkan 4G sebelum 5G. Soalnya bila? Okey, bila perkukuhkan, kita mempunyai sasaran yang agresif dalam masa 2 tahun. Banyak bergantung pada pembekal perkhidmatan, dan dengan pemantauan dan usaha sama dengan pembekal perkhidmatan, kita boleh memperkukuhkan rangkaian utama dulu, iaitu rangkaian 4G, dan apabila rangkaian itu kukuh,
dan kita dengan senang boleh terus berpindah kepada rangkaian 5G. Ya? Dan teknologi sekarang pun dah ada di mana peralatan tu dipanggil 5G ready. Jadi bila peralatan tu kita naikkan untuk meningkatkan peliputan 4G, dan dianya ada 5G ready, dan pada masa tu kos untuk merubah network daripada 4G ke 5G akan rendah dan dia lebih cepat. Ya. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Fazul dan Puan Zuraidah. Tuan-tuan dan puan-puan, memanglah kita memang sangat berharap bahawa bukan seramai mungkin, semua rakyat Malaysia dapat menikmati kualiti pengalaman yang terbaik melalui kesaling hubungan internet yang semakin hari semakin meluas, semakin murah charge-nya atau fee-nya, dan semakin baik. Dan ini yang cuba kita capai melalui jendela. Dan seperti saya sebutkan di awal tadi, saya berharap sangat setiap kerajaan negeri dan setiap pihak berkuasa tempatan akan mengambil kira utiliti yang ketiga, yakni kesaling hubungan internet, dimasukkan dalam perancangan mereka. Sebab ini antara faktor yang boleh mempercepatkan lagi capaian ataupun kesaling hubungan internet apabila proses mendapatkan kelulusan di mana nak dipasang menara dan sebagainya itu dapat dilajukan. Kita nak buang seboleh-bolehnya semua birokrasi, semua red tape dengan izin, supaya perkara ini dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya, bukan menjelang tahun bila-bila lah, tetapi pokoknya secepat mungkin. Jadi terima kasih semua kerana menonton Temu Minda pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri Temu Minda yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua jaga kesihatan masing-masing, basuh tangan selalu, pakai pelitup muka. Ini kami jauh 1 meter insya-Allah, alhamdulillah, dan duduk di rumah kecuali sangat terpaksa untuk keluar bekerja dan sebagainya. Selamat malam Malaysia, di mana jua anda berada.